إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih ma'siyatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang mempersakai ia akan kehinaan dan iftiqar, maka keluar hamba itu daripada dirinya dan kembalilah ia kepada Tuhannya. Terlebih baik daripada taat yang mempersakai ia akan kemuliaan dan ubudiyah dan kebesaran. Maka keluarlah hamba itu daripada sifat ubudiyah kepada mendakwa sifat rububiyah. Maka inilah maksiat yang mempersakai sifat ubudiyah, dan iaitu terlebih mulia sifat. Malam ni kita bercakap berkaitan maksiat dan taat. Biasanya maksiat ni buruk lah kan. Biasanya macam itulah orang buat maksiat. Dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan neraka, siksaan kan. Orang buat taat tu mulia lah, bagus lah kan? Sebab banyak sangat ayat Quran menceritakan orang buat baik, buat ibadat baik, pahala besar, syurga, pahala dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga orang buat maksiat tu jadi bagus, dan orang buat taat ni pula jadi jahat kan? Kadang-kadang dia jadi macam tu. Walaupun orang dah kata dalam padi ada lalang, tapi dalam lalang tak ada padi. Dalam padi ada lalang, makna hang buat baik ada benda tak kena, benda jahat. Tapi dalam lalang tak ada padi, mana ada orang buat jahat tu ada baiknya. Takkanlah pencuri tu baik, berzina tu baik, minum arak tu baik, ya tak? Tapi Syekh Ibn Atta' malam ni nak cerita kat kita, terkadang ada juga orang yang buat maksiat tu tapi dia menjadi kekasih Allah. Orang buat taat dimurkai oleh Allah. Ada kadang-kadang ada jadi macam tu. Allah sebut apa? Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah kasih orang yang bertaubat. Dia buat maksiat, dia menyesal, menghina diri dia. Dia bertaubat pada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah kata,
Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Orang buat maksiat, dia bertaubat, dia boleh jadi kekasih Allah. Tapi orang buat taat, tapi sombong, Allah kata innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih pada orang yang sombong, yang angkuh, yang sombong. Allah benci pada orang yang sombong. Jadi buat taat dalam keadaan takabur, Allah benci. Buat maksiat, menghina diri, makna kata menyesal, bertaubat sungguh-sungguh, dia jadi pula orang yang Tuhan kasih. Dia jadi macam tu. Tapi bukanlah kita guna alasan ni, mari kita buat maksiat dulu, lepas tu kita taubat, mudah-mudahan Allah kasih kita. Amboi. Ingat tempat taubat dia mati terus, tengah duk minum arak tu mampu habis. Macam. Jadi benda ni berlaku dalam hidup kita. Sebab itu kita jangan hina orang yang buat maksiat. Dengan perasaan penuh kasih sayang kita dakwah dia, kita bimbing dia ke jalan yang sebenar. Dan kita kalau buat taat pula, jangan sombong. Matahari ni pagi dia panas, petang belum tentu lagi. Mungkin hujan turun, mungkin mendung. Mungkin permulaan kita ni bagus, hujung-hujung kita tak tahu. Di hujung kehidupan kita, kita tak tahu. Baik ke buruk kita tak tahu. Sebab itu jangan kita hina hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang terlibat dengan maksiat tu dia berubah, dia jadi baik, lebih baik daripada kita pada. Benda ni duk berlaku di hadapan mata kita. Jadi kita ambil iktibar. Perkara ni malam ni nak dihuraikan oleh Syekh Ibn Atha, masya-Allah. Qala musannif rahimahullah taala maksiatun. Ini kita fahamlah maksiat ni maksiatlah perbuatan yang kita menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan maksiat asi. Orang yang buat maksiat itu nama asi. Orang yang menderhakai Allah. Mengerjakan apa yang Tuhan larang, dia meninggalkan pula apa yang Tuhan suruh. Yang Tuhan suruh dia tak buat. Yang Tuhan larang pula yang dia buat. Itu orang yang asi. Orang yang buat maksiat. Kan? Tapi maksiat ni aurasat zullan. Terbuat maksiat mewarisi zullan. Zullan ni hina, rasa diri hina. Awak aku sampai terani. Kan aku tak tahu arak ni dosa besar. Yang aku pergi buat apa. Sedangkan Allah Ta'ala bagi aku rezeki yang baik-baik, minuman yang baik-baik, makanan yang baik-baik. Kenapa aku pilih yang haram? Dia salahkan diri dia. Dia menghinakan diri dia. Kitab Minhajul Abidin tuan, saya baca di Taman Selasih tu. Orang yang menyesal ni, Imam Ghazali kata dia tenyih muka dia ke pasir. Dia salahkan diri dia. Dia duduk di tempat-tempat ni orang tak ada tu, di pulau, di puncak-puncak bukit, di wadi-wadi yang siapa tak ada, dia seorang saja yang ada di padang pasir. Dia tenyih muka dia, dia hinakan diri dia. Kalau dia tu nama mat, hang ni tak guna lah mat, yang pergi buat dia salahkan diri dia. Dia menyerit kuat-kuat, menghinakan diri dia, menyalahkan diri dia. Ini panggil zullan. Jadi maksiat itu diikuti dengan menghinakan diri. Merasa bersalah yang amat sangat. Apa kata kalau Allah cabut nyawa aku, tengah aku duk minum arak ni, dia jadi macam tu. Tengah duk berzina ni, kalau aku mati, aku jadi macam mana? Ya Allah, awak aku buat sementara ni. Kan? Aku tak guna akal aku. Dia salahkan diri dia. Dia hinakan dirinya sepenuh-penuh kehinaan. Itu dia. Waftiqaran. Waftiqaran iftiqar. Amat berhajat keampunan Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Kan? Kalau engkau tak ampun dosa aku, apalah nak jadi kat aku ni? Kekallah neraka aku selama-lama. Dia duk merayu-rayu kat Allah. Jadi dosa yang dia buat tu diiringi dengan makna kata penyesalan yang amat sangat dan penghinaan diri yang amat sangat, dan makna kata berhajat sangat kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang berbentuk macam tu, yang membawa kepada dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Kata Syekh Ibn Atta, khairun. Kan? Orang yang buat maksiat yang bentuk macam tu yang membawa dia menyesal dan bertaubat itu khairun, lebih baik. Min ta'atin, daripada taat. Orang yang buat kerja taat, au rasad izzan, mewarisi izzah, sombong, angkuh, besar diri. Dia buat taat tapi dia ego. Dia bagi duit pun, kami lagi apa, balok kerja tak mau, duk harap bantuan orang. Dia bagi sedekah tu dengan duit ungkit. Ungkit, sombong, angkuh. Ni semua balok tak mangkit tahajud, aku seorang yang mangkit. Aku je duk main. Setiap hari main semua Jumaat. Lain semua tak mau. Apa punya penyegan terakuan mana nak isi hampa. Buat taat, sombong, angkuh. Itu dia. Itu dia. Dia wastikbaran, dan juga takabur. Maksudnya orang yang buat taat diiringi dengan sombong, angkuh dan takabur. Berbanding dengan orang yang buat maksiat tapi diiringi dengan taubat, menghinakan diri, bersungguh-sungguh kepada Allah dan bertaubat. Maka orang yang buat maksiat diiringi dengan taubat itu lebih baik, kata Syekh Ibn Atta, daripada orang yang buat taat tetapi diikuti dengan sombong dan angkuh. Hang buat banyak mana taat pun, tapi kalau hang sombong, Tuhan hapuskan pahala. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan duk sebut-sebut, duk ungkit-ungkit. Bagi ke orang ungkit, kata lebih kurang. Maksudnya batal. Batal pahala sedekah tu batal. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan sebut ungkit-ungkit. Maknanya sebut ungkit sakit hati orang tu dengan sebab sedekah kita, itu membatalkan, menghapuskan pahala sedekah kita. Banyak mana orang buat sedekah pun tak ada apa. Yang dia ni pula, dia buat maksiat, kemudian dia bertaubat, menyesal. Tuhan terima taubat dia. Bila Tuhan terima, Tuhan kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Dia kekasih Allah, Allah benci pasal kita sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih kepada orang yang sombong. Tapi janganlah pula kita duk macam saya kata tadi, duk pasang niat. Aku ni nak jadi kekasih Allah, aku nak minum arak, lepas tu nak taubat. Itu kan cara dia. Itu kan cara yang kena, tu cara tak kena. Kan? Hampir niat begitu buat apa? Kan? Niat nak buat maksiat. Tak boleh lah. Kalau kita dah terjatuh, maklumlah kita ni tuan-tuan, manusia yang lemah, lalu lalai, satu lupa. Kan? Bila kita kena dosa, cepat-cepat bertaubat, menyesal cepat-cepat. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat, kata Nabi. Cepat-cepat kita taubat. Jangan kita, makna kata kita lambat-lambatkan taubat. Takut kita mati, makna kata tak dan bertaubat. Lama mana pun tuan-tuan kita dah buat dosa, kalau tak bertaubat, di akhirat besok Allah ungkit balik. Kita buat 20 tahun dulu kita buat dosa. Tak, kita, Tuhan tak lupa. Dia tanya balik besok. Dia tanya balik. Kita sama-sama kita mungkin juga boleh lupa-lupa. Ya, katalah kita ni ada tunang. Kita bertunang ni. Kan? Lepas tu nak kahwin. Seminggu lagi nak kahwin ni. Kita ada edar surat jemputan kenduri kahwin ni. Adik-beradik kata cerok dah, kita ada panggil dah. Yang mai pun ada dah. Mai pada Johor pun ada, mai pada Kedah ada mai. Orang dulu kalau kenduri kahwin seminggu dia duduk. Dia bertanggak sampai seminggu.
Mai dah adik-beradik semua mai dah. Lembu 2 ekor, tambat bawah rumah. Seminggu lagi nak kenduri kahwin, nak akad nikah. Borang semua siap dah. Cuma nak akad nikah ya, nak buat kenduri ya. Tuk tunang kita, orang buat lari. Orang buat lari, tunang kita buat pergi Siam. Pergi menikah di Siam. Asal hati macam mana? Tak dapat kat aku, tak apa. Dapat. Kita punya marah tu ya lah. Tak dapat, tak apa. Dapat. Macam tak ada betina lain. Aku bukan macam apa. Ni muka nak buh mana ni? Panggil habis semua kata cerok makan kenduri. Tak tahu kenduri kahwin tak jadi. Nak buh muka mana? Aku tak tahulah, tak tahu. Dia punya marah tu, dendam, tarap. Orang Kedah kata tarap. Tak dapat kat aku, tak apa. Dapat. Ya. Nama kita pun dah tua. Cucu pun dah ada. Tua macam saya ni lah. Umur kat 70 dah. Satu hari pinat. Pergi dengan anak. Pergi dengan cucu. Cucu tarik tangan saya. Tok Wan. Awal. Tu dia tunang Tok Wan dulu. Dia tunjuk tunang kita. Bekas tunang kita. Berjalan dengan suami dia. Awal. Nak marah lagi kan? Dah lah cucu. Cuy. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Bila sampai satu masa tu, kita pun tak nak perkara dah semua ni. Tidak? Tapi Allah Ta'ala, hidup atas muka bumi, kita buat maksiat, derhaka pada dia, kemudian tak bertaubat, jawab ke sana. Lepas itu kita bila terjebak ke lembah maksiat, segera bertaubat. Mohon ampun kepada Allah sebab Allah Ta'ala, jangan kita lewat-lewatkan. Jangan tangguh-tangguhkan taubat. Sebab kematian kita tak tahu bila. Jangan mati bawa dosa. Kan? Jangan gitu. Janganlah kita guna alasan, aku nak buat maksiat dulu, kemudian aku nak taubat supaya Tuhan sayang aku. Itu tak betul cara dia. Kita dah terkena menyelesaikan sungguh-sungguh. Jangan putus harap di rahmat Allah Ta'ala. Lautan keampunan Allah tu luas. Cukup luas. Allah bersedia menerima taubat hamba-Nya. Sebelum sampai masa yang taubat tak diterima. Apa dia? Nyawa sampai khararah. Apabila matahari naik, ikut matahari jatuh. Ini matahari naik sana. Matahari jatuh sini. Bila nak kiamat, matahari naik belah belakang. Masa tu taubat pun dah terima. Iman dah tak terima. Apa pun dah tak terima. Dulu itu, segera-segeralah kita taubat. Dan jangan menjadikan kata-kata Syekh Ibn Atta' ni sebagai alasan nak buat maksiat dulu, kemudian bertaubat agar kita jadi kekasih Allah. Itu bukan cara dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maksiat yang mempersakai ia akan kehinaan. Kita buat maksiat, kita jadi rasa diri terlampau hina. Allah bagi aku akal yang aku tak boleh fikir sampai terang ni pasal apa? Dia salahkan diri dia. Awak aku teruk sampai terang ni. Aku tahu arak tu dosa besar. Yang aku pergi minum buat apa? Teruk betul lah aku ni. Dia salahkan diri dia. Dia hinakan diri dia. Imam Ghazali kata kalau dia bertaubat tu dia tenyih muka dia pasal tempat yang dia duduk pijak tu, bumi dia pijak tu, dia tenyih muka dia ke pasal. Menyerit kuat-kuat, marahkan diri dia sendiri. Awak aku sampai terang ni, aku tak ada otak ke? Dulu duk marah orang tak ada otak, alih marah aku tak ada otak pula. Hina diri, itu mewarisi kinaan. Dan iftiqar, iftiqar ni fakir lah, berhajat sangat, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Merayu-rayu kepada Allah, minta ampun kalau kau tak ampun dosa aku ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni ya Allah. Itu dia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, Muhammad, hamba aku yang nak bertaubat tu, bila mereka bertanya tentang diriku, maka engkau jawab, bagi tahu mereka itu, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa orang yang berdoa.
Aku perkenankan orang yang nak minta ampun tu, aku nak ampun dosa dia. Dengan setulus hati, ikhlas hati. Merayu-rayu kepada Allah. Maksiat yang dilakukan diiringi makna dengan rasa kehinaan, menyesal sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, merayu-rayu kepada Allah, berhajat keampunan Allah. Itu dia. Jadi maksiat yang bentuk macam ni, maka keluar hamba itu daripada dirinya. Dia keluar pada dirinya yang asal itu. Diri yang melakukan maksiat itu keluar. Dan kembalilah makna kata ia kepada Tuhannya. Dia berinabah, dia kembali kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia buat maksiat ni, dia bertuhankan diri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kau tak lihat ke Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bertuhankan nafsu, ikut cakap nafsu, minum arak, berjudi, berzina, bertuhankan syaitan. Bila dia menyesal, dia bertobat, dia keluar daripada itu semua, dia menghadap Allah, menghampirkan diri kepada Allah, menghadap Allah, menyembah Allah, kembali kepada Allah. Orang dia jadi macam tu. Dia keluar daripada kehinaan, dia kembali kepada kemuliaan. Mulialah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, takut azab Allah, kan? Maka dia segera bertaubat. Masya Allah, hebatlah orang ni. Saya sampai lah, tuan-tuan, saya menyesal sungguhlah. Saya di kawasan ni lah saya mengajak. Lepas tu dia mai jumpa saya. Habis saya jual barang, nak bergerak dia mai. Nak sembang sikit boleh Ustaz? Saya kata boleh lah. Panjang sikit tu. Walaupun sikit panjang dia kata. Panjang saya keluar pada kereta, saya pergi duduk sembang dengan dia atas bangku. Kampung Jawa. Dia pun ceritalah diri dia. Saya ni Ustaz ke banyak buat maksiat Ustaz. Dosa saya banyak Ustaz. Kan? Saya betul-betul nak bertaubat ni, dia kata. Lepas tu dia kata, macam mana saya nak buat Ustaz? Dia kata. Saya kata, jomlah pergi duduk pondok saya. Dia tak boleh, dia kata, saya ada kerja. Saya duduk fikirlah, saya duduk di Perak. Dia duduk di sini. Kita macam mana nak urus saya dia kan? Nak membimbing dia ke arah bertaubat ni. Kemudian saya bagi dekat dia beberapa orang nombor Ustaz. Hubungi Ustaz ni. Yang ada talian kat saya masa tu. Lepas tu selang 2-3 minggu, saya silap tak ambil nombor telefon dia. Saya tanya Ustaz-Ustaz yang saya bagi nombor tu. Ustaz-Ustaz tu kata tak ada siapa hubungi mereka pun. Dia kecewa dengan saya. Tu sampai dia duk fikir silap aku. Orang main nak bertaubat, aku lepas pada orang lain. Kan? Dia duk fikir sampai keluar berapa puluh tahun dah dekat 20 tahun dah benda ni berlaku. Duk fikir dia duk fikir tak lepas. Jadi tak lepas benda tu. Jadi kita kalau ada orang minta bantuan macam tu, maka makna kata kita wajiblah makna kata bantu dia. Dia nak bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi bila orang ni yang melakukan maksiat tu, dia keluar daripada nafsu dia. Dia keluar kongkongan diri dia. Dia nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatlah orang ni. Itu dia. Orang yang macam ni terlebih baik, dia kata, daripada taat yang mempesakai ia akan, dia kata, kemuliaan. Dia rasa dia mulia. Dia rasa dia hebat. Dia buat ibadat, dia rasa hebat. Tuan-tuan, baru-baru ni saya baca mastika hadis. Dia di Sungai Petani. Mula-mula dinyalakan api neraka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Pertama sekali Allah panggil, iaitu orang yang berjuang dan berjihad.
Sampai dia mati syahid. Sampai dia mati syahid. Allah Ta'ala tayang kat dia kenikmatan anugerah Allah sepanjang hidup dia. Nikmat yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan tanya, nikmat yang aku bagi hang buat apa? Ya Allah, aku gunakan nikmat ini memperjuangkan agamamu. Aku menyertai peperangan, jihad di jalan Allah. Sehingga aku terbunuh dan aku mati syahid. Allah kata, kazabta, bohong engkau. Kau berjuang, engkau berperang supaya orang panggil engkau berani. Supaya orang panggil kamu pahlawan. Orang dunia semua kata hang berani. Orang dunia semua kata hang pahlawan, hero, hebat. Engkau dah dapat apa yang kau nak. Ini balasan. Allah hantar Heret masuk neraka. Malaikat Heret. Dikatakan dalam hadis tu, malaikat Heret mukanya tersembam ke bumi. Heret campak neraka. Orang yang berjihad mati syahid. Yang kedua dipanggil ulama dan orang yang membaca Al-Quran. Allah Ta'ala tayang macam tadi juga. Apa kamu buat di dunia? Oh, dia pun habaklah dengan nikmat yang kau beri. Ya Allah, aku mengaji, aku jadi ulama, aku mengajar, aku baca Quran, gitu begini. Malaikat kata, bohong kamu, kazab tak? Kamu mengajak dan mengaji dan mengajar supaya orang panggil kamu alim, panggil kamu tok guru, panggil kamu ustaz, panggil kamu sahibul fadilah, itu dan ini. Kamu baca Quran supaya orang gelak kamu khari. Semua orang panggil kamu khari. Orang panggil kamu tok guru, orang panggil kamu ustaz, panggil kamu ulama. Kamu dah dapat apa yang kamu nak. Malaikat heret lagi sekali. Tembam muka di muka bumi, dicampak dalam api neraka. Dan akhir sekali Allah panggil orang yang bersedekah. Allah tayang. Apa kamu buat? Apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Oh, nikmat harta yang melimpah ruah ni, ya Allah, aku guna untuk bersedekah di jalanmu, ya Allah. Lagi sekali Allah kata, bohong, kazab tak, bohong kau. Kamu bersedekah supaya orang gelak kamu itu dermawan. Semua panggil kamu dermawan. Hang ni pemurah lah. Begitu begini, kamu dah dapat apa yang kamu nak. Ini balasan kamu. Masuk neraka. Lepas itu kita berbetul niat kita betul-betul. Kita mengaji kah, kita sedekah kah, kita berjuang kah, semata-mata kerana Allah. Bertepatan dengan apa yang kita sebut hari-hari ikhlas kita dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sembahyangku, ibadatku, urusan hidupku, urusan matiku semata-mata kerana Allah. Apa makna semata-mata kerana Allah? Kita buat mengagungkan Allah, membesarkan Allah, nak beribadat kepada Allah, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala, nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah, nak bertakarub, mendekatkan diri dengan Allah, menuntut kasih dan redha Allah. Kerana tu, jangan kerana yang lain. Tidak rugi sajalah kita. Nak. Itu dia. Jadi orang yang telah makna kata tercampak ke lembah maksiat, segeralah bertaubat, hinakan diri kepada Allah. InsyaAllah bila Allah terima taubat kamu, Allah ampun dosa kamu, kamu diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih baik daripada orang yang buat taat tetapi sombong dan angkuh. Kata Syekh Ibnu Atha. Itu dia. Keluarlah hamba itu daripada dirinya dan kembalilah ia kepada Tuhannya. Keluar dari kongkongan hawa nafsu dia, kembali dia kepada Allah, jadi hamba Allah, kekasih Allah, hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang macam ni lebih baik daripada taat yang mempersakai ia akan kemuliaan dan juga kebesaran.
Buat taat rasa mulia, rasa ego, rasa hebat, rasa takabur. Itu dia. Orang yang macam ni, maka keluarlah hamba itu daripada sifat ubudiyah kepada mendakwa sifat rububiyah. Orang ni ibadat tu memang cantiklah rupa kehambaan ubudiyah. Tetapi sebenarnya bila dia sombong, dia angkuh, dia keluar daripada sifat ubudiyah kepada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Yang boleh sombong ni hanya Allah. Bukankah Tuhan sombong? Al-Mutakabbir. Apa Al-Mutakabbir? Penyombong, angkuh. Yang boleh angkuh hanya Allah. Sifat angkuh, sombong ni sifat ketuhanan. Kita pula nak pakai sifat tubuh kat kita. Tuhan marah tuan. Dalam hadis kursi Tuhan kata siapa sombong ni selendang aku, pakaian aku. Siapa berpakaian dengan itu selendang Allah Ta'ala tu, Allah istihad perang kat dia. Allah murka kat dia. Tuhan suka kita sifat tawaduk, merendah diri. Lagi kita merendah diri, lagi Tuhan suka. Jadi kita beribadat ni nak menzahirkan kehambaan, rendah diri kita kepada Allah. Lepas tu kita sembahyang letak muka atas tempat yang kita duduk pijak tu, kita letak muka kita situ. Pasal apa? Nak menzahirkan kehinaan kita. Jadi ibadat-ibadat ni sifat ubudiyah, sifat kehinaan. Tuk-tuk buat ibadat jadi sombong. Kok mana? Itu tak kena cara. Itu bukan ibadat yang sebenar-benarnya. Tak. Maka inilah maksiat yang makna kata membesarkai sifat ubudiyah. Orang yang macam ni, iaitu orang yang bila dia buat maksiat, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, menghinakan diri dia, maka maksiat yang macam tu mempesakai orang tu jadi ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Melalui maksiat yang dia buat, dia bertaubat. Taubat tu makna kata ubudiyah kepada Allah Ta'ala hingga menjadikan dia orang yang dikasih dan disayang oleh Allah Ta'ala. Tidak. Dan kata musannif, dan iaitu terlebih mulia sifat. Inilah sifat yang paling mulia. Ikutilah kebaikan tuan-tuan. Kejahatan itu dengan kebaikan. Ulama kata apa? Kebaikan itu ibarat matahari yang mencairkan air. Ketui air keras tu kan, bila kena cahaya matahari bukan dia cair kan. Maka buatlah taat tuan-tuan sekalian. Kerana taat itu akan menghapuskan kejahatan seperti mana matahari mencairkan air yang beku. Jadi kita jangan berkekalan dalam maksiat. Kita iringi, tukar jadi baik. Bertaubat, buat taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan makna kata Allah terima ibadat kita. Kita menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita pakai pepatah Melayu. Alang-alang seluk perkataan, biar sampai bakal lengan. Ayat ni tak boleh pakai biar. Itu tak boleh pakai. Yang boleh pakai, sesat ujung di pangkai, sesat ujung jalan, patah balik pangkai jalan. Patah balik kita buat baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima kebaikan-kebaikan kita tu, insya-Allah. Tidak. Itu jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diajak kepada kita. Iringilah kejahatan kamu itu dengan kebaikan, kerana kebaikan yang kamu buat itu akan menghapuskan kejahatan seperti mana matahari mencairkan ais yang beku. Jadi macam tu. Dan kata Sayyidi Abu Madian radhiyallahu an, bermula iktisar, istikbar, orang yang maksiat terlebih baik daripada takabur orang yang taat. Itu dia. Abu Madian kata ni. Bermula istikbar, orang yang dia kata dosanya. Dia. Istikbar itu orang yang maksiat itu.
Orang yang buat maksiat sombong. Memanglah orang buat maksiat sombong. Mana buat maksiat tawaduk? Minum arak dengan tawaduk ada kan? Sopan santun minum arak pada ada. Minum arak pula sambil duduk. Macam bismillah. Nampak? Mana ada. Dia sesuai dengan kejahatan tu, perangai jahat lah. Sambil berdiri, sambil gelak. Sambil menghina-hina agama Allah Ta'ala pun ada jenis macam tu. Jadi makna kata, orang yang buat maksiat diiringi dengan sombong, itu biasalah. Orang main judi, mana ada tawaduk? Tapi ada sikit juga tuan, orang main judi dia ada disiplin. Saya tengok orang main judi, disiplin. Ada tak? Hampa pergi tengok orang tikar mekok. Berbaris. Tak potong kiu lah tu. Baris, lepas seorang, lepas seorang. Oh, itu hebat dia tu. Lepas tu ada orang tua mana, tak tahu, duduk parking basikal tu. What? Kawan belakang kata. Bagi laluan kepada warga mah. Bagi laluan kepada warga mah. Yang tu tawaduk lah sikit. Tapi kebanyakan orang maksiat ni, biasalah. Memang angkuh, memang sombong. Tapi Abu Madian kata, orang yang buat maksiat ni, tapi takabur, sombong. Depa ni dia kata terlebih baik. Itu dia. Ya. Depa ni dia kata terlebih baik. Ya. Daripada dia kata takabur orang yang taat. Lebih baik bertakabur orang yang taat. Apa maknanya orang takabur, orang yang taat ni takabur? Orang taat ni tuan-tuan, dia takabur, dia sampai menghina orang. Menyakitkan hati orang. Balok aja, minta sedekah. Kata dia marah kat budak-budak tahfiz tu. Budak tahfiz minta derma kan. Lain kali yang pakai nak buat sekolah, nak buat tahfiz, buatlah dulu. Yang pergi minta derma apa-apa. Macam-macam dah. Dia tak bagi. Dia sakitkan hati orang. Sambut taat orang, sombong orang taat ni kadang-kadang dia boleh merewet di orang lain. Takabur orang buat maksiat ni, dia seorang-seorang dia. Dia seorang-seorang dia. Dia tak kacau kat orang siapa. Tapi dua-dua jahat lah. Mana ada baik pula lah. Tapi jahat dengan jahat ni, banding dia ni lebih jahat. Orang yang buat taat tapi takabur lebih jahat daripada orang yang buat maksiat takabur. Dua-dua jahat. Jangan dia kata orang minum arak baik pula. Kan? Dia dua-dua jahat tapi yang ni lagi jahat. Macam dua orang lah, Pak Leh dengan Pak Mat. Dua-dua gemuk. Dua-dua berat. Tapi Pak Mat ni berat dia 200 kilo. Pak Leh 210 kilo. Lebih sikit. Tapi dua-dua berat. Dua-dua jahat. Buat maksiat pun, takabur pun jahat. Orang buat taat pun, makna kata takabur pun jahat juga. Tapi mana terlebih jahat? Terlebih jahat orang yang makna kata buat taat, takabur, dia lebih jahat. Dia sampai peringkat menghina orang, merendah-rendahkan orang dan sebagainya. Bagi kitanya makna kata benda-benda ni bukanlah satu benda yang baik. Cuma nak sebutnya mana yang terlebih jahat tu saja. Tidak. Mudah-mudahan kita begitulah. Sikap diri kita bila kita kena maksiat, segera bertaubat. Jangan lewatkan. Kemudian kita jangan pandang hina kepada orang yang buat maksiat. Bagi jalan ruang pada dia supaya makna kata dia kembali kepada Islam. Kita nak gerakkan kerja dakwah ni, nak menyelamatkan ummah, bukan senang tuan. Lah ni bila bercakap tentang nak mengislahkan ummah cukup susah. Sikit sangat orang nak buat kerja macam ni. Kan? Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin tu bersaudara. Damaikan saudara kamu yang bergaduh berkelahi itu. Ingat senang kan tuan-tuan nak buat kerja ni.
Siapa buat kerja ni, tahulah tuan-tuan. Kita nak buat baik kepada semua umat Islam. Kawan kita pula, dia kata buat baik berkawan dengan aku sudahlah, jangan berkawan orang lain. Aku pun tak faham. Hang ni orang tua ke budak-budak? Cakap macam tu, cakap budak-budak, hang tahu tak? Budak-budak dulu macam tu, hang kawan aku jangan kawan orang lain. Kita kawan dengan orang lain. Pasal apa hang kawan dengan orang lain? Tak kawan. Bukankah hang kawan dengan aku? Iyalah, aku nak kawan semua orang Islam. Ni keadaan ni, lah ni orang tua-tua jadi panggil orang budak-budak. Jangan kawan orang lain, kawan dengan aku seorang. Apa punya bodoh duk ada? Pun ada orang tu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman, semua saudara kita. Bukankah besok di akhirat dalam kubur nak jawab? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Al-muslimun wal muslimat. Semua ni saudara aku. Bagi kata dua pula tu. Habaq awal cepat-cepat. Nak kawan dengan kami kan dengan mereka. Apa bodoh orang cakap? Dia tekan kita. Bagi kata dua kat kita. Ugut kita. Hang siapa? Lah ni jadi macam-macam tuan. Bukan semudah yang kita sangka. Bila nak menggerakkan perpaduan ummah. Tapi kita tahu. Benda ni mustahak dan penting. Benda yang cukup penting hari ini agenda umat Islam menyatukan umat Islam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah, bergaduh, berkelahi. Akan hilang kekuatan kamu. Susah tuan-tuan, payah, cukup payahlah ni. Oleh itu kita kena banyak sabar, fikiran terbuka. Kita kena memiliki kesabaran yang tinggi dalam buat kerja-kerja ini. Cakap senanglah, perpaduan. Nak menyatukan dua isteri membayar. Nak menyatukan umat yang ramai, lagi payah. Itu dia. Cukup susah lah ni. Jadi macam-macam. Apalah kita buat kerja kita lah. Apalah. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala lagi, ya. Tadi kata Sayyidi Abu Madian. Maka apabila berdosa hamba itu, maka mempustakai akan dia dosanya kehinaan. Satu orang tu dah buat dosa. Bila dia melakukan dosa, dia bawa main pesaka-pesaka ni, dia main rasa hina diri. Dia tengok orang, baguslah mereka pakat pergi masjid. Aku ni awak lah, aku jadi macam ni. Nak berkawan dengan orang pun tak tergamuk. Ada tuan. Saya pernah jumpa sekumpulan anak muda. Saya duduk pergi mengajar. Balik mengajar ke 2 pagi, 3 pagi. Paling awal 1 pagi. Saya masa tu duduk di Manjung. Saya tengok sekumpulan pemuda duduk main gitar di bawah lampu. Kita balik kedua duduk main gitar tu, lagu apa dia main aku pun tak tahu. Saya fikir macam mana aku nak buat dengan budak ni. Kan? Lama satu hari saya lalu, saya turun. Assalamualaikum. Saya salam semua kali. Salam. Tak tidur lagi kah? Tak lagi ustaz. Tak apalah tu ustaz mengantuk, ustaz nak balik tidur no. Saya buat banyak kali macam tu. Apa tujuan saya? Tujuan saya tuan-tuan nak pecahkan tembok antara saya dengan mereka. Mudah-mudahan ada ruang untuk menyampaikan dakwah. Kerana saya ingat tentang pesanan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Ustaz Mustafa Masyhur. Dia kata kita kalau ada keinginan nak dakwah satu orang tu, jangan ada gap penghalang kita dengan mereka. Pecahkan gap tu. Saya pun cuba pecahlah gap tu. Waalaikumsalam, malam besok. Tak tidur lagi kah? Tak lagi. Ustaz balik tidur nak. Saya buat 5-6 kali tuan. Lepas tu satu hari tuan, dia pemain rumah saya. Ramai kat 20 orang. Macam-macam pasien tuan. Yang pakai subang ada. Yang kak hidung pun ada. Kak hidung.
Lepas tu ada rambut pulak macam. Apa tahu tak pulak macam? Rambut pulak macam. Apa makan macam? Kan? Bukan dia tepi tu pang gitu kan. Dia ada tengah. Tengah tu ada rambut. Di tepi ni kosong. Itu saya kata rambut pulak macam. Saya panggil dia masuk. Masuklah rumah saya. Bila masuk tuan, saya jamu layak, goreng keropok apa semua. Apa hal? Saya tanya kan. Raja mai ziarah ke? Hang tolak aku tolak hang. Apa suruh pakat bercakap. Depa tak mau bercakap, bersegan dekat kita. Salah seorang tu bercakap. Macam ni ustaz. Kami ni nak mengaji ustaz. Dia kata. Saya kata bagus. Tapi rumah saya tu ada surau. Dia kata, surau. Di surau ni setiap malam mengaji. Kami segan ustaz. Takut orang gelak kat kami. Gelak pasal apa pula? Kami nak ambil semayang pun tak reti ustaz. Dia takut orang gelak kat mereka. Semayang pun tak reti. Dia kata tu dia. Dia pun mengaku. Makna kata, dia pun mengaku hinanya diri dia pun. Ambil uduk pun tak tahu. Semayang pun tak tahu. Bagi dia pun ni dipandang hina oleh orang. Sampai dia pun nak pergi surau pun dia pun tak tergamak. Habis tu nak buat lagu mana saya kata. Boleh tak ustaz mai mengajak di rumah kami? Daripada rumah apanya? Saya fikir ramai tuan-tuan ada. Dalam rumah mereka tu, mereka ada rupanya ada geng dia tu pula. Persatuan apa aku tak tahu. Saya pun ajaklah mereka, ajak bab akidah. Ringkas-ringkas lah. Taklah panjang-panjang. Tak adalah macam duk baca kitab ni. Wujud artinya ada. Ada tu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat. Tak dikerenakan dengan satu kerena. Mereka pun pening dia dah. Anak abang Tuhan tu ada. Itu je lah. Jangan sampai kata Tuhan tu tak ada. Jadi kita ajak ringkas-ringkas. Bagi dia timbul semangat nak mengaji. Ya. Kemudian bab fiqh saya ajak mereka ambil semayang. Cara makna kata paling kurang lah. Paling makna yang wajib-wajib ialah ambil semayang cara yang betul. Dan juga berkaitan rukun semayang. Lepas tu saya kata kat mereka, bila mereka dah makna kata ada faham dah sikit-sikit kerana asas-asas. Sebenarnya ustaz minta maaf lah, kata ustaz sibuk. Setiap malam ustaz kena mengajar. Boleh tak ustaz panggil orang lain ganti? Dia kata tak apa. Lepas tu makna kata ustaz lain ambil tempat saya mengajar. Alhamdulillah. Mereka boleh pergi surau dah lepas tu. Jadi makna mereka ada keinginan tuan-tuan sebenarnya. Nak kembali kepada Islam. Tapi gap tu dengan orang. Kadang-kadang kita pandang mereka hina, pandang mereka rendah, buat tak peduli dengan mereka. Inilah kerja kita tuan-tuan. Nak menyelamatkan ummah. Mana? Jangan pandang hina. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan sekalian, dia tengok orang kanak-kanak. Dia kata apa? Hampa mulia pada aku. Hampa kanak-kanak, hampa tak buat dosa lagi. Aku dah banyak dosa. Dia tengok orang tua, dia kata apa? Hampa orang tua mulia pada aku. Sebab hampa dulu kenal Tuhan daripada aku. Sampai dia tengok burung, tengok binatang. Dia kata binatang tu lebih mulia pada dia. Seteruk-teruk binatang pun tuan-tuan. Dia makna kata bila di akhirat besok, dia kembali jadi tanah. Kita buat zalim kat binatang contoh kan. Kita sepak binatang, sepak kucing. Besok Allah Ta'ala makna kata nak tunjukkan keadilan dia. Allah jadikan kita ni besar kucing. Kucing tu besar kita. Kucing tu sepak kita pula. Hari tu lah sepak dia. Allah bagi jadi kucing tu besar kita. Kita tu besar kucing. Kucing tu sepak kita melambung. Bila dah makna dibalas segala apa yang kita buat, maka Allah kembalikan binatang tu jadi tanah. Yang kita tak tahu lagi. Nak timbang dosa pahala tak. Kita duduk nampak kita ni tak tahu lah gaya. Masa tu baru kita sedar siapa lebih mulia. Binatangkah kita? Kita pun berkatalah, ya laitani kuntu turaba.
alangkah baiknya ya Allah kalau aku kembali jadi tanah. Masa tu kita tahu binatang lebih mulia sebab binatang tak masuk neraka. Kita belum tentu lagi, ya tak? Jadi sifat kehinaan ni sifat kehambaan. Orang yang sentiasa menghinakan diri dia tu, dia akan menjadi hamba yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak macam tu. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah taala, apabila berdosa hamba itu, maka mempersakai akan dia dosanya itu dengan kehinaan. Dia buat dosa, dia rasa hina. Kan? Hina diri, awak laku sampai terang ni. Dan iftiqar, mengharapkan sungguh-sungguh, berhajat sungguh-sungguh Allah mengampunkan dosa dia. Dengan bertaubat, maka adalah ia hampir kepada Tuhannya. Orang ni orang taqarrub, orang dekat dengan Tuhan. Hatinya sentiasa ingat Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata, "Hei Muhammad, bila hambaku yang berdosa itu, yang nak bertaubat itu bertanya kamu tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa mereka ketika mereka berdoa. Mintalah ampun. Ketika itulah tuan-tuan kita dekat dengan Tuhan. Hamba yang menyesal, merasa hina dengan sebab dosa yang dia buat, hatinya ingat Allah Ta'ala, ketika itulah kata Tok Syekh kita ni, orang tu dekat dengan Allah Ta'ala. Angkat tangan saja, Tuhan makbul doa dia. Tuhan ampun dosa dia. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat dia berdosa dia macam tak buat dosa, bersih. Kita ni tak tahu lagi kotak belemah macam mana lah. Itu dia. Ya, hampir ia kepada Tuhan yang bersifat, dia kata, yang bersifat Ghaffar. Innallaha ghafurur rahim. Tuhan Maha Pengampun. Dia ampun dosa hambanya yang meminta ampun dengan ikhlas memohon keampunan. Itu dia. Dan apabila taat ia, maka mempersakai akan dia taatnya itu, dia kata kemuliaan. Tapi orang yang buat taat tapi dia rasa dia mulia, dia hebat, dan kebesaran, angkuh, sombong, adalah ia hampir kepada api neraka. Hang buat taat tapi hang sombong, hang angkuh. Sombong ni tuan-tuan sekalian bukan sifat kehambaan. Sombong ni orang yang hebat macam Fir'aun, macam Namrud. Kan? Jenis orang ni yang sombong. Hamba Allah mana ada sombong? Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang yang amal soleh mana ada sombong? Mereka tawaduk, merendahkan diri. Jadi orang yang sombong ini menghampirkan diri dia kepada api neraka walaupun dia buat taat. Orang yang buat maksiat, dia bertobat, menghina diri, dia hampir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Kalau orang yang buat taat, dia menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah, itu lagi hebat. Itu lagi hebat. Macam disebut oleh Hatim Al-Asam. Dia kata orang mukmin buat taat menangis, orang munafik buat maksiat ketawa. Betul tak? Betul tak betul? Orang mukmin bangkit tengah malam sembahyang tahajud, menangis, ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Kan? Itu sifat orang beriman, buat taat menangis. Orang munafik buat maksiat ketawa. Betul tak? Orang tikam mekong ada menangis, ya Allah dosa apa aku buat ni. Dia tikam mekong digelak. Silap satu mata. Tuhan korang satu mata. Tuhan pula korang mata. Kan? Orang minum arak mana menangis? Dia minum arak, dia gelak. Itulah sifat orang-orang munafik. Buat maksiat, ketawa. Tapi bila dia buat maksiat, dia menyesal, dia menangis, bertaubat, yang tu menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang disebut oleh para ulama kepada kita. Masya Allah, panduan-panduan untuk kita.
Berartinya kalau seorang tu tuan-tuan dia buat taat, lagi banyak taat dia, lagi rasa hina dia kepada Allah, memang hebatlah. Cantik sangatlah tu. Itu dia. Ya. Maka inilah iktibar maksiat. Itu dia. Yang mempersakai. Yang mempersakai hampir itu. Lebih baik daripada taat. Dia kata yang mempersakai jauh. Ya. Mana kita tujuan ibadat kita untuk dekat dengan Tuhan, bertakharub kepada Allah. Bukan ibadat kita tu makin menjauhi kita daripada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Tuhan. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya di akhirat besok dalam keadaan Tuhan suka, Tuhan redha kita. Kan kita minta kan? Kita minta kepada Allah supaya Allah mengurniakan, Allah maja'al khaira kebaikan kita. Allah kurnia kita kebaikan kita pada hari. Hari apa? Hari yang mana kita bertemu dengan Tuhan dalam keadaan Tuhan redha kepada kita. Kita hendak hari kita bertemu Tuhan, Tuhan redha kepada kita, Tuhan sayang dan Tuhan kasih kepada kita. Jadi siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhan dia, apa jalan yang ada? Falyamal amalan salihan. Kena mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal soleh jalan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah suka kat kita di akhirat besok. Tapi dengan syarat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan dalam ibadat dia tu sesuatu, makna kata dengan segala sesuatu. Apa syirik? Kita buat ibadat tuan-tuan dalam keadaan riak, dalam keadaan ujub, dalam keadaan takabur. Ini semua dipanggil syirik khafi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan Tuhan kamu dalam ibadat dengan sesuatu. Sekutu macam mana kita buat ibadat? Apabila ada ujub, apabila ada riak, apabila ada takabur. Ulama panggil syirik ni syirik khafi. Macam mana ujub jadi syirik khafi? Ujub ni tuan-tuan, kita duk nampak dengan mata hati kita. Ibadat yang kita buat ni dengan kederat kita, tenaga kita, usaha kita, ilmu kita, kepandaian kita. Itu namanya ujub. Bagaimana nak tolak ujub? Aku buat ibadat bukan kederat aku, tenaga aku, tapi taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Semata-mata aku boleh buat ibadat dengan pertolongan Allah. Tak boleh tuan-tuan nak baca usalli fardal maghribi, melainkan Tuhan yang gerakkan lidah kita. Tak boleh kita nak niat saja aku semayang maghrib 3 rakaat, qasad ta'rat ta'yin tu, melainkan Allah gerakkan hati kita. Percakapan kita, perbuatan kita, gerak hati kita dalam ibadat semata-mata bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Kata oleh Muhammad, kamu ibadat tu dengan anugerah Allah dan dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Duk rasa dalam hati, bermusyahadah, pandang hati kepada Allah, yang ibadat aku boleh buat ni semata-mata anugerah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terlepas ujub. Aku tak mahu. Riak. Buat ibadat bukan kerana Allah. Nak orang puji. Haban keduniaan. Tak payahlah puji tuan-tuan. Tuhan puji kita cukuplah. Kita buat ibadat, Tuhan puji. Bangkit sengak-sengak, pukul 3 pagi, semangkit semayang malam. Allah panggil malaikat. Wahai malaikatku, tengok hamba aku. Dia tinggal tempat tidur dia. Dia tinggal bantai dia. Dia tinggal selimut dia. Dia beribadat semata-mata kerana aku. Tak cukupkah Allah Ta'ala puji kita depan malaikat? Kita nak orang puji kita, lu apa?
Orang puji kita riak. Nak tolak riak, ingat. Cukup dah Allah puji kita. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada apa yang ada di hatiku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat kerana Allah. Itu supaya melepas riak. Kan? Kita nak buat ibadat kerana keduniaan. Alah, dunia apa sangat tuan-tuan. Yang Allah sedia kat kita besok, ganjaran-ganjaran yang Allah nak bagi itu cukup besar. Yang kita nak dunia yang sempit ni buat apa? Itu makna kata riak, mewarisi syirik khafi. Kita tolak riak dengan ikhlas. Tolak ujub dengan zikru minnah. Apa makna zikru minnah? Zikir ingat ini semua pertolongan Allah. Yang aku buat ibadat ni mata-mata dengan anugerah pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak tolong, aku tak boleh buat ibadat. Kan? Yang akhirnya takabur. Tak payah takabur lah tuan-tuan. Buat apa sombong? Kita ni pun, diri kita pun Allah yang bagi jadi. Ibadat kita ni Allah yang tolong bagi. Nak sombong apa? Kita apa pun tak ada. Apa yang ada kat kita? Tak ada haula, tak ada quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya kita. Apa yang ada pada kita. Ulama kita kalau nak rasa sombong, kita muhasabah diri kita. Siapa kita? Badan kita ni tuan-tuan, ada lubang tak? Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang mata, lubang punggung. Tiap-tiap lubang semua taik. Taik hidung, lubang hidung, taik hidung. Lubang mata, taik mata. Lubang gigi, taik gigi. Lubang telinga, taik telinga. Lubang punggung, taik taik. Lubang kuku, taik kuku. Kita ni penuh dengan taik. Taik. Yang rasa ek sangat ke siapa? Memanglah tengok ni pakai cantik, pakai jubah, pakai sorban. Dalam ada apa? Tong tahi bergerak, apa tahu tak? Ni kita ni tong tahi bergerak. Kita bergerak sana, bergerak sini, bawa tahi dengan ayat kencing. Macam indah water lori. Lori indah water tu bawa tahi, bawa ayat. Kita bila dah penuh, pergi Petronas, buang. Tiap. Penuh-penuh tangki pergi lempang tu dekat apa dia punya pembentungan dia punya tu. Dia punya kolam dia tu. Kita lagu tu tong tahi bergerak. Kadang-kadang lembu lebih berharga pada kita, apa tahu tak? Lembu lintas jalan, metrela langgar. Lembu-lembu kita. Masa tu dalam motor kita ada golok perak. Kita pun terapa pergi sembelih. Ada hayat mustaqirah, memancut darah. Kita ambil meja, buah payung, ambil tali gantung. Jual daging. Woi, daging fresh. Ini bukan import punya share. Ini daging fresh. Sempat sembelih hayat mustaqirah. Oleh kerana dia kena langgar dengan trailer, kita jual murah. Sekilo RM10. Tak sampai setengah jam, licin dengan tulang, dengan daging, apa habis. Setengah jam habis, orang sapu. Orang mati sembelih tengok. Orang mati, berapa nilai orang mati. Kita mati berapa nilai harga. Sekupang pun tak laku. Woi, mai aku nak jual daging orang. Siapa nak beli? Daging lembu sekilo RM10. Maknanya berharga lembu daripada kita. Jadi tak saduk sombong lah, tak saduk langkul lah. Ingat kita dengan last sekali masuk kubur, mana jadi bangkai, jadi mayat busuk. Ini sebab itu tuan, kehinaan ini sifat kita, kemuliaan itu sifat Allah. Jangan kita ambil sifat Allah buah kat kita. Kita ambil sifat kita pergi buah kat Tuhan, tak salah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan melalui taat pun kita menghambakan diri, menghinakan diri pada Allah. Apatah lagi bila kita terlajak buat maksiat. Lagi-lagilah kita rasa hina di hadapan Allah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh faham tak no? Boleh faham. Jadi makna maksiat yang diiringi oleh
kehinaan, yakni taubat lebih baik daripada taat yang kita buat tapi diiringi oleh takabur, sombong dan angkuh, insya-Allah. Di situlah lebih kurang habuan kita malam ni. Macam biasalah tuan-tuan, ada barang jualan sikit tu. Malam ni ada bawa ayam kampung. Ya, siapa nak beli ada kita potong. Potong berapa? Potong 4 ke? 3 ke 4 kita potong. Kita proses siap. Siapa nak beli boleh dapat. Daging tak kena. Malam besok baru ada daging. Dia kata tuan-tuan nak daging pergi Taman Selasih. Tadi tak ada, tak sempat. Depa duk lapar-lapar tadi tak sempat nak paket. Pasal banyak permintaan tuan-tuan. Kami ni nak makan daging ustaz, tapi daging Allah, cerita daging kangaroo mana? Ustaz sembelih lembu. Insya-Allah ada lembu kita sembelih tadi. Siapa nak nak boleh dapatkan di Taman Selasih. Kita jual sekilo RM30. Kita bubur, kita paket-paket setengah kilo. Dia tanya kenapa ustaz tak bubur sekilo? Hampa kolesterol. Setengah kilo cukup lah. Kalau ada sekilo, belilah 2 bungkus. Kan bayar terap dah. Kan? Itu cara dia. InsyaAllah lah kita sembelih lembu. Kan? Untuk permintaan orang nak menampung semua tak mampu. Bolehlah seminggu sekali sembelih tu bolehlah, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.